Hai guys, hari ini saya akan ajar cara untuk mencari persamaan lengkung daripada fungsi kecerunan yang diberikan. Okey, jika fungsi kecerunan dy over dx ataupun f prime x suatu lengkung diberikan, maka persamaan lengkung itu boleh dicari dengan menggunakan proses pengamiran. Fungsi kecerunan ni kita dah belajar masa form 4 dulu di bawah topik pembezaan. So di mana kalau ada fungsi y, kita boleh dapatkan fungsi kecerunan dengan cari dy over dx bagi sesuatu fungsi tersebut. Sekarang kalau jika dy over dx ataupun fungsi kecerunan tu memang dah diberi, so maksudnya kita boleh cari balik persamaan ataupun fungsi y daripada teknik pengamiran. Jika fungsi kecerunan lengkung ialah dy over dx ataupun which is equals to f prime x, maka persamaan lengkung ialah kita boleh tulis macam ini. So y sama dengan integrate f prime x dx, yang di mana dia akan jadi y sama dengan fx balik campur c. Biar saya terangkan dengan detail kejap. Okey kelas, kita sebenarnya boleh cari fungsi kecerunan untuk mana-mana fungsi dengan bezakan fungsi tersebut. Contoh, fungsi diberi sebagai 2x kuasa 2 campur 1. Okey, ini fungsi biasa lah. So kalau kita nak cari fungsi kecerunan bagi fx yang ini, kita kena bezakan fungsi ini dulu. Di mana f prime x sama dengan 2 ni kena bawa ke depan dan darab dengan 2, di mana dia akan jadi 4x, dan 2 ni kena tolak 1, dia akan jadi kuasa 1. Itu saja. 1 ni kita tak payah ambil. That's it. Dan kita kena tahu satu ni biasa kalau kuasa 1 ataupun kita nak darabkan dengan 1 tu, kita tak payah tulis dalam math ataupun math. So kita tulis dia sebagai 4x saja pun dah cukup. Kalau kamu nak tahu ataupun belajar dengan lebih detail macam mana nak buat pembezaan ni, kamu kena refer balik topik pembezaan form 4 lah. Alright. So sekarang apa yang saya nak terangkan, yang ini merupakan fungsi kecerunan. Yang ini merupakan fungsi biasa. Okey, fungsi kecerunan bagi fungsi tersebut, fungsi yang ini kita dah dapat cari, iaitu 4x. Sekarang kita kena guna teknik yang sama di topik 3 pengamiran ni untuk cari fungsi bagi lengkung balik. Okey. So daripada apa yang kita belajar tadi, dia kata jika fungsi kecerunan yang ini sudah pun diberikan, iaitu f prime x. F prime x ni, okey, satu lagi benda. Fx ni kita boleh juga tulis sebagai y sama dengan 2x kuasa 2 campur 1. So kalau kita nak bezakan y ni, kita kena tulis sebagai dy over dx. Kenapa dx? X yang kita nak bezakan dekat sini, bukannya benda lain. So maksudnya we want to differentiate y in respect to x. Itu maksud dia dy over dx. Sama je konsep dia one more time. So dia akan jadi 4x yang ini merupakan fungsi kecerunan. Alright. So dia punya conclusion senang je. Mana-mana fx ataupun y, kalau kita bezakan, kita akan dapat fungsi kecerunan f prime x ataupun dy over dx. Daripada dy dx ataupun f prime x, kita boleh dapat balik y ataupun fx ni kalau kita ambilkan benda ni. Ataupun nama konsep dia ialah pengamiran. Kat sini nama konsep dia ialah pembezaan. Okey, itu yang kita kena faham sekarang. So contoh dy dx ataupun f prime x dah diberi dah. Contoh f prime x dah pun diberi kan. Okay, contoh f prime x ni dah pun diberi sekarang. Alright, f prime x. Contoh 4x je lah balik. No problem. Okay, sekarang kalau kita nak cari y balik, ataupun kalau kita nak cari fx balik. Okay, kalau f prime x ataupun dy over dx sama dengan 4x. Dua-dua maksud sama lah.
dia punya cara penulisan saja berbeza. So sekarang kalau contoh kita ambil yang ini dan kita nak cari y balik. So kalau nak cari y balik, maksudnya kita kena ambilkan dy over dx yang ini. Okay, dx. Lepas tu mesti kena tulis dx kat sini lah. Okay, daripada subtopik yang kita baca sebelum ni. Ataupun y sama dengan pengamiran f prime x dx. Dua-dua pun benda sama saja. So sekarang gantikan kat dalam ni dengan f prime x. F prime x ialah 4x. Lepas mesti kena tulis dx kat sini, jangan lupa. And then sekarang kalau gunakan pengamilan teknik biasa, kalau kita amirkan, kita akan dapat yang ini 4x kuasa 2 per 2 campur dengan c. Okey, macam mana kita dapat 2 per 2 ni? Kamu kena refer balik kepada subtopik sebelum ini. Okey, so kalau kita potong, kita akan dapat 2x kuasa 2 campur c. Okey, kita dah dapat balik dah y yang kita cari tadi. Tapi kat sini dia campur 1, kat sini campur c kan. Okey, campur 1 ni biasanya kita dapat cari dengan apabila kita dapat certain coordinate ataupun koordinat tertentu di mana koordinat tu melepasi ataupun dia memang kena pada persamaan lengkung ini. So macam mana nak cari c ni saya akan ajar pada dalam next subtopic. Okey, jom kita buat contoh 4 sekarang. Cari persamaan lengkung yang mempunyai fungsi kecerunan dy over dx sama dengan 3x campur 2 open close bracket kuasa 4 dan melalui titik negatif 1, 1. Okey, seperti yang saya terangkan tadi. Jika titik ataupun koordinat ni dah diberi, maksudnya kita dah dapat cari c sekarang dah. Okay, jom kita cuba buat. Okey, dalam contoh 4 tadi, dia suruh cari persamaan lengkung yang mempunyai fungsi dy over dx sama dengan 3x campur 2 kuasa 4 dan melalui titik negatif 1, 1. Okey, sekarang kalau kita nak cari y, gunakan konsep yang saya ajar tadi saja. So kita kena ambilkan dy over dx, okey, in respect to dx. So sekarang gantikan dy dx ni dalam dalam bracket ni, campur 2 kuasa 4 dx. Okey, kalau kita nak ambilkan benda ni, kita mesti kena tahu, kita mesti kena guna formula yang saya ajar kelas sebelum ni lah. Okey, di mana kita mesti kena samakan, sekejap. Okey, 3x campur 2 campur 1, dia akan jadi 5 per 5 darab dengan 3 campur c. Di mana kita akan dapat 3x campur 2 open close bracket per 15 campur c. Okey, kalau kamu nak belajar macam mana kita nak ambilkan dengan secara detail, okey, saya akan ajar sekarang. Okey, 3x campur 2 4 dx. Okey, sekarang fungsi yang ada dalam ni kita kena anggap sebagai yang ada kat dalam je. Kita kena anggap sebagai fx. So kalau kita nak ambilkan, kita kena anggap fx ni tulis balik ke dalam. Lepas tu n kat sini mesti kena tolak dengan 1. Kalau kuasa dia, tengoklah kuasa dia kuasa apa. Kalau kuasa 4, 4 tolak 1 lah. Okey, lepas tu open bracket, n tolak 1 ni kamu kena repeat balik. Kalau kat sini dia tolak 1, bukan tolak 1, campur 1. Okey, lepas campur 1, sekarang dia akan jadi 4 campur 1, 5 kan. Kalau kat sini 5, kat bawah ni kena tulis 5 balik. Lepas tu kamu kena darab dengan f prime x. Apa maksud f prime x? F prime x maksudnya kamu kena bezakan fungsi yang ada dalam bracket ni. So sekarang fungsi yang ada dalam bracket ni ialah 3x campur 2. Kalau kamu bezakan, kamu akan dapat 3 sahaja. So maksudnya kat sini kamu kena tulis 3 sahajalah. Lepas tu kamu kena campurkan dengan c. Sekarang kalau kita cuba buat, salin balik fx iaitu 3x campur 2. Lepas tu n campur 1, 4 campur 1 sama dengan 5. Lepas 5 open bracket, copy baliklah 5 tu. F prime x, kat sini kita akan dapat 3. Lepas tu campur dengan c. So
3x campur 2 kuasa 5. 5 darab 3 kita akan dapat 15 campur dengan C. Dan that's it. Okey, tapi sekarang kita kena cari C pula sekarang. Kita tak boleh biarkan C macam ni je unknown. So apa yang kita boleh buat? Dia dah bagi dah tadi kan persamaan lengkung ni dia memang melalui koordinat negatif 1 tadi. So apa kita kena buat? Salin balik 3x campur 2 kuasa 5 per 15 campur C. So kita kena gantikan koordinat ini dalam persamaan ini untuk dapatkan dia punya C. So Y kalau kita gantikan, kita akan gantikan dengan 1. Okey, so kita 3. X dia pun dia akan jadi negatif 1 campur 2. Okey, per 15 campur C. Kalau so maksudnya sekarang kita akan dapat 1 per negatif 3 campur 2. Kita akan dapat negatif 1 per 15. Negatif 1. Okey, kita akan dapat negatif 1 per 15 campurkan dengan C. So, C maksudnya yang negatif 1 per 15 kalau kita bawa sebelah kiri dia akan jadi positif. Campur 1 per 15. Sorry. Okey, so C sama dengan 16 per 15 kerana 1 campur 1/15 sama dengan 16 per 15 lah. Kalau satunya kita boleh convert jadi 15 per 15 kan. So 15 per 15 campur 1 16. So dia akan jadi 16 per 15. So once kita dah dapat sini, kita boleh masukkan dalam formula ini balik. So conclusion, dia punya fungsi lengkung ialah Y sama dengan 3x campur 2 kuasa 5 per 15 campur dengan 16 per 15. Ini dia punya fungsi lengkung. Ini penyelesaian bagi contoh yang kita buat tadi lah. Okey, tadi saya tulis dan saya terangkan. Kat sini saya dah copy dan paste dia punya penyelesaian daripada A sampai Z. Sama je. So maksudnya kita kena ambilkan dy dx, kita akan dapat y sama dengan 3 campur 2 kuasa 5 per 15 campur C. Lepas tu kalau nak cari C, kita kena gantikan balik. X sama dengan negatif 1, Y sama dengan 1. Kalau kita gantikan balik, kita akan dapat C sama dengan 16 per 15. Maka persamaan lengkung itu ialah Y sama dengan 3X campur 2 kuasa 5 per 15 campur 16 per 15. Okay. Sekarang kita cuba tengok contoh lain pula, zoom peperiksaan 2. Suatu lengkung dengan fungsi kecerunan dy over dx negatif 3x tolak 6 mempunyai nilai maksimum 4. Cari persamaan lengkung tersebut. Sekarang dia dah bagi nilai maksimum pula. Kalau dia dah bagi nilai maksimum sama dengan 4, cara dia lain sedikit. Okey, sekarang dy over dx dia dah bagi sama dengan negatif 3x tolak 6 dan nilai maksimum sama dengan 4. So kita kena tahu nilai maksimum kita akan dapat hanya apabila dia punya graf kuadratik tu jadi tak senyum macam ini. Okey? Apabila dia jadi tak senyum macam ni lah, kita tak payah risau sangat di mana position tu. Just kita anggap benda ni memang tak senyum sekarang. Okey. Bila dia tak senyum, nilai maksimum maksudnya pada titik yang paling atas ataupun paling maksimum yang di mana lengkung ini boleh capai. Tak kisahlah kalau macam ini pun. Okey, ini tetap nilai maksimum sebab ini nilai maksimum yang boleh dicapai oleh lengkung tersebut. So apabila nilai ni maksimum, kita kena tahu dia punya kecerunan tu sentiasa kosong. Kenapa? Okey, kita cuba buat recap sedikit mengenai form 4 lah. So contoh ini fungsi kecerunan, for example. So kalau macam ni kita nak tahu dia punya kecerunan di titik ini, so kita kena lukis satu garis tangent. Kalau dah lukis satu garis tangent, kita dah dapat cari dah dia punya perbezaan dari segi dy, iaitu sama dengan y2 tolak y1, dan juga perbezaan dari segi dx iaitu x2 tolak x1. Dan kita tahu kita boleh cari kecerunan M sama dengan y2 tolak y1 over x2 tolak x1. Yang ini kita boleh juga tulis sebagai dy over dx. Selama ni memang kita tak perasan, betul? Maksudnya dy dx pada titik ini kita boleh dapat dengan cari dia punya fungsi kecerunan. Itu maksud fungsi kecerunan. Macam mana kita kena lukis dia punya garis tangent dan carilah
dia punya kecerunan bagi tangent tersebut. Kalau kat sini, titik yang ni, tangent baru pula. Kalau tangent baru, kecerunan barulah. So macam mana kita nak tahu, takkan kita nak cari setiap satu point one by one. Memang susah, memang payah kan kalau kita nak cari kecerunan. Contoh tiba-tiba saya nak cari kecerunan ni, kena refer balik dia punya graf, susah kan. Sebab tu kita come up with something dinamakan sebagai dy over dx ataupun fungsi bagi kecerunan. So contoh dia punya fungsi ni f x sama dengan x2 campur 2. Contoh je lah. Okey, campur 2. So tiba-tiba saya nak kamu cari fungsi kecerunan bagi titik kat sini. Biasanya kamu kalau kadang nak guna cara manual buat apa? Lukis satu tangent, lepas lukis tangent tu carilah kecerunan dia. Lepas cari kecerunan dia, kamu dapat tahulah M sama dengan y2 tolak y1 over x2 tolak x1. Betul? Tapi yang ni cara dia memang cara susah lah kalau tanya saya. Memang cara yang memang betul-betul lambat. So apa yang kita, sebab tu kita kena belajar macam mana nak buat, nak bezakan dia punya fungsi tersebut untuk dapatkan fungsi kecerunan bagi mana-mana fungsi. So untuk fungsi ni, kalau kita nak bezakan dia, kita akan dapat sebagai dy over dx sama dengan 2x campur 2. Betul tak? So ini merupakan fungsi kecerunan tersebut. Okey, so contoh tiba-tiba kalau kita nak cari fungsi kecerunan apabila x sama dengan 2. Contoh pada point ni dia punya x value contoh 2, gantikan je lah dalam dy over dx ni, gantikan 2, kita akan dapat, maksudnya 2 campur 2, kita akan dapat 6. Something like that. Okay, that's how we can find it off. Okay, sekarang go back. Okay, sekarang pergi balik kepada lengkung tersebut. Okay, so contoh dia punya tangent ataupun titik dia yang kita nak cari kat sini, ataupun kalau kita nak cari kecerunan yang pada nilai maksimum ataupun titik yang paling atas, kita namakan sebagai nilai maksimum kan. So kalau kita nak cari kecerunan, memang kita tahu on the spot dia punya kecerunan M ataupun dy over dx mesti sama dengan kosong. Ini dia punya rumus yang memang kamu kena ingat. Kenapa dy over dx kosong? Memang ada perbezaan daripada x ke? Tak ada. So kosong, dy sama dengan kosong kan. Dx walaupun ada something, contoh dia dx tu x lah, saya gantikan. So dy over dx sama dengan kosong per x. Kosong per apa-apa bagi dengan kosong bagi dengan apa-apa, kita akan dapat kosong juga. So ini dia punya teori behind kenapa dy over dx sama dengan kosong apabila nilai maksimum dicapai bagi sesuatu lengkung. Okey. Daripada dy over dx sama dengan negatif 3x tolak 6, apa yang kita dapat tadi tu, kita dapat tahu nilai maksimum tu kita boleh dapat apabila dy over dx sama dengan kosong. So gantikan dy over dx dalam sama dengan kosong dalam formula ini balik. So dia akan jadi negatif 3x tolak 6 sama dengan kosong, and kita akan dapat 3x sama dengan negatif 6. Sebab negatif 3x kalau bawa sebelah kanan 3x, betul? So x sama dengan negatif 2. So titik maksimum, maka titik maksimum ialah negatif 2,4. Kenapa? Dalam soalan tadi dia dah bagi nilai maksimum sama dengan 4 kan. Nilai maksimum maksudnya dia punya value tu sentiasa koordinat y. Itu yang kita kena tahu. So koordinat y bagi nilai maksimum tu memang 4. Memang dia dah diberikan, kita dah tahu. So kalau sekarang kita dapat cari nilai x apabila kita dapat cari nilai x apabila kita gantikan dy over dx sama dengan kosong. So inilah macam mana kita nak dapat dia punya titik maksimum. So once kita dah dapat titik maksimum, maksudnya kita dah dapat satu koordinat dah. Betul? Kita dah dapat satu koordinat untuk lengkung tersebut. Dan sekarang kita dah ada sebab macam mana nak cari dia punya c. Okay, going back to this. So dy over dx sama dengan negatif 3x tolak 6. So y sama dengan, amirkan dy over dx Okay, so kita kena gantikan negatif 3x tolak 6 dalam bracket ni, lepas tu copy back dx. So kalau kita ambilkan benda ni, kita akan dapat negatif 3x kat sini 1 kan, 1 campur 1, 2 per 2
tolak 6 campur C. Jangan lupa. Okey. Sekarang kita boleh tulis balik benda ni sebagai sebenarnya tak tulis balik dah. We can stop it here. So Y sama dengan negatif 3X kuasa 2 per 2 tolak 6 campur C. Sekarang C tu kita nak cari macam mana? Kalau kita gantikan dia punya titik maksimum, ataupun dia sebagai salah satu koordinat yang mana dia kena kat lengkung ni kan, kita kena gantikan balik dalam fungsi lengkung tersebut. So fungsi lengkung tersebut kalau saya nak salin balik, saya akan dapat sebagai Y sama dengan, sekejap saya tulis ni lah senang sikit. Y sama dengan negatif 3X kuasa 2 per 2 tolak 6 campur C. So fungsi kecerunan dia ataupun titik max ialah negatif 2,4. So kalau kita gantikan dalam tu, kita akan dapat sebagai 4 sama dengan negatif 3 negatif 2 kuasa 2 per 2 tolak. Okey, kita dah lupa satu benda dah. Okey, negatif 3X tolak 6 ni, apabila kita ambilkan, kita kena letak satu lagi X kat sini. Okey, kenapa? Kejap lagi saya akan ajar kenapa kita kena letak X. Saya dah lupa tadi. Okey, maksudnya kat sini pun dia akan ada X. Kalau ada X, 6 open bracket negatif 2 campur C. So 4 sama dengan negatif, yang ni negatif 2 kuasa 2, 4 darab negatif 3, negatif 12, negatif 12 bagi 2 sama dengan negatif 6. Negatif 6 tolak, yang ni sebenarnya campur kan, campur 12. So dia akan jadi 6 lah. Okey, kejap. Kalau 6, 4 campur C. 4 tolak 6, so C dia sama dengan negatif 2. So C dia sama dengan negatif 2. So dia punya equation dia akan jadi Y sama dengan Y sama dengan copy back dia punya persamaan lengkung lah, negatif 3X kuasa 2 per 2 tolak 6X. Lepas tu bukan campur C, sekarang tempat sini kita kena letak negatif 2, iaitu campur negatif 2. Kalau campur tolak dia akan jadi negatif balik kan. Negatif X kuasa 2 per 2 tolak 6X tolak 2. Ini dia punya persamaan lengkung baru sekarang. Sekarang saya nak ajar kenapa saya tambahkan X tadi tu. So Y, kalau kita nak ambilkan negatif 3X tolak 6 dx, betul? Okey, kita kena tahu kalau pengambilan macam biasa ni, ini formula dia. So kalau kita nak ambilkan AX N, kita akan dapat Y sama dengan AX N campur 1 per N campur 1 campur C. Ini dia punya formula yang kita kena ingat. So kalau kita guna formula tersebut, untuk 3X ni kita kena salin balik negatif 3. X ni kuasa 1 kan. So kuasa 1 ni kita kena campurkan 1, kita akan dapat 2. So per 2 tu kena salin balik lah. Sekarang tempat negatif 6, dia tak ada apa-apa X, yang sebenarnya kat depan, dekat sebelah ni ada X yang kita tak nampak. So apa X tu? Saya akan tulis kat sini. Okay, kejap. Apa-apa nombor, tak kisahlah 6 ke 7 ke 10 ke apa-apa nombor. Contoh negatif 6 sekarang kan. Kat sebelah ni kita boleh tulis balik X ataupun Y apa-apa kuasa kosong. Kenapa kita kena sentiasa ingat X kuasa kosong ataupun Y kuasa kosong, apa-apa kuasa kosong lah, sentiasa sama dengan 1. Okay, so kalau X kuasa kosong ni sebenarnya sama dengan 1 kan. Sama dengan 1 sama dengan negatif 6. So maksudnya tak perlu tulis lah X kuasa kosong. Correct. So just assume sekarang saya nak tulis lah negatif 6 X kuasa kosong. Saya nak ambilkan benda ni. Kalau saya nak ambilkan benda ni, macam mana kalau guna balik formula AXN tu, saya kena buat apa? So sekarang negatif 6 X kosong, yang ni N kan, yang ni saya kena assume sebagai N. So kosong campur 1 sama dengan 1 per 1. So jawapan akhir dia akan jadi negatif 6X. Sebab itulah biasanya kalau kita nampak apa-apa nombor bulat macam ini, kita kena campurkan X saja ke depan. Okey, kalau kita ambilkan dari segi dx lah, kalau kita ambilkan dari segi dy, campurkan y je lah ke depan. Kat belakang ni. Okey, itu saja perbezaan.